الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الأمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب زدنا علما وارزقنا فهما، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dihormati lagi dikasih ahli jawatan kuasa masjid, muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya dan selamanya kita syukur pada Allah Azza wa Jal di atas nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, serta nikmat kesihatan, kelapangan. Moga-moga dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita ini dapat mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita merenung satu kata-kata hukama yang menyebut yastaqbilu ibnu Adam arba'a nuhubatin, akan disentak dan direntak daripada setiap anak Adam itu akan 4 perkara. Bererti pada setiap anak Adam, setiap di kalangan kita akan menghadapi 4 sentapan, 4 rentapan secara mengejut, tanpa sebarang amaran, tanpa sebarang alamat, tanpa sebarang petanda. Apakah dia 4 rentapan yang akan dilalui oleh setiap di kalangan kita? Iaitu yang pertama disebut yantahibu malakul maut ruhah, akan direntap oleh malakul maut akan rohnya. Yang akan mula-mula kita akan hadapi sentapan, iaitu sentapan roh daripada malakul maut. Malakul maut akan datang kepada kita untuk mencabut roh daripada jasad tanpa sebarang amaran dan tanpa sebarang petanda. Tak ada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, malaikat ni sebelum dia cabut nyawa kita, dia datang dulu pada kita beri amaran. Tak ada dia beritahu pada kita, puan, kita datang ni nak beritahu esok 12.30 tengah hari lepas minum teh ais, kita nak cabutlah nyawanya. Sebab kita cek rezeki paling terakhir teh ais je. Lepas pada tu petang tak ada, malam pun tak ada, lusa pun tak ada dah rezeki, maka itulah rezeki yang terakhir. Jadi kami beritahu sehari awal ni supaya buat persiapan. Tak ada, kalau malaikat ni dia beritahu dulu bila dia nak cabut nyawa kita, mudah. Kita sempat buat persiapan, kita sempat minta maaf kepada orang yang pernah kita putuskan silaturahim. Kita sempat bayar segala hutang piutang kita. Kemudian kita pun banyakkan beristighfar. Kita akan banyak mengucap 2 kalimah syahadah, kerana kita tahu bila kita nak mati. Maka kerana sebab itulah, disebabkan kerana kita tak tahu bila kematian kita, bila malaikat ini akan mencabut roh kita, maka kita dituntut untuk menghargai usia dan kehidupan yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Kerana usia kita ni akan berlalu dengan begitu cepat. Usia kita ni akan berlalu dengan begitu, orang kata, tidak disangka-sangka. Yang sebelum ni pun kita menyaksikan sendiri depan mata kita, ada kawan sepengajian kita yang dulu duduk mengaji, sekarang dia sudah duduk di negeri yang kekal abadi. Yang sama-sama duduk dalam pengajian duha, yang sama-sama duduk dalam pengajian kuliah maghrib, yang dulunya duduk sebelah kita, sekarang dia tidak ada lagi di sebelah kita. Dia sudah berada di negeri barzakh, negeri yang dia tidak akan dapat pulang lagi ke dunia ini. Batu baru ni pun saya duduk kuliah maghrib di satu surau di Shah Alam. Kebetulan surau tu beberapa hari sebelum tu ada jemaah yang selalu duduk mengaji dengan saya ni meninggal dunia.
Jadi haji ni saya ingat sebab dia sentiasa duduk datang ke masjid tu dengan bertongkat. Jadi kalau dia duduk dengar kuliah tu, dia duduk depan saya tu sambil dia duduk pegang tongkat dia, sambil dia duduk dengar. Sudah kuliah, dia datang pada saya, dia akan selalu duduk ucap, dia kata, "Ustaz, terima kasih Ustaz atas ilmu pada malam ni." Begitulah tiap kali saya datang kuliah di surau tersebut. Haji ni di antara yang datang ke jumpa saya, dia kata, "Ustaz, terima kasih." Kemudian dia jumpa saya pula, "Ni sumbangan sikit untuk tahfiz Ustaz." Jadi kita ingat dia. Jadi baru ni dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, saya beritahu dalam kuliah, saya kata, "Haji yang selalu duduk dengan kita ni, sekarang ni dia sudah berada di negeri yang kekal abadi. Sekarang dia sudah berada di satu negeri yang dia tidak ada lagi ruang untuk beramal." Kita hari ni ada peluang untuk beramal kerana kita hidup. Bila Allah dah cabut roh kita, kita sudah hilang peluang untuk beramal. Bila Allah dah cabut roh kita, kita sudah hilang peluang untuk bertaubat. Sekarang kita istighfar, Allah terima lagi istighfar kita sebab kerana kita hidup. Sekarang kita selawat dengan satu selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allah terima lagi selawat kita sebab kerana kita hidup. Maka bila Allah dah cabut roh kita, tak ada lagi lah peluang tersebut. Maka sebab itu hargailah kehidupan kita, hargailah usia kita. Dia telah menamatkan riwayat dia dengan baik. Jadi haji ni dia meninggal dunia selepas beberapa hari dia balik daripada umrah. Pada pagi Sabtu, malam terakhir pun dia sempat lagi berjemaah di surau. Cuma keesokan pagi dia dah tak larat sangat dah. Diceritakan oleh keluarga dia, dia bangun awal pagi sebelum subuh nak qiyamul lail. Kemudian dia cuba nak sembahyang subuh atas kursi, kemudian dia dah tak ada. Dia dah pengsan, bawa ke hospital, meninggal dunia. Itulah riwayat terakhir dia. Allah tutupkan dia dengan dia sempat menanamkan keazaman nak tunaikan solat subuh. Tapi begitulah bagaimana apabila seorang itu dia telah meninggal dunia, maka dia sudah tidak lagi dapat kembali ke dunia ini. Maka begitulah kematian kita. Hidup kita ni dia akan berlalu dengan begitu cepat. Kita pun tak sangka nyawa kita dicabut secepat itu. Tak ada orang yang menyangka. Sebab tu bila kita ziarah jenazah, kita kena bayangkan bahawa jenazah itu juga seperti kita. Beberapa minit yang lalu sebelum dia mati, dia pun macam kita. Dia pun berangan seperti kita, seolah-olah dia tak mati lagi. Jadi tidak ada orang dia mengerti berapa minit lagi, berapa jam lagi, berapa hari lagi dia akan meninggal dunia. Maka sebab itu kita diajar hargailah kehidupan kita, kerana ia akan berlalu dengan secara mengejut, secara tiba-tiba, tanpa sebarang amaran, tanpa sebarang petanda. Ada orang mati sedang jogging. Ada orang mati dalam keadaan tengah menunggu giliran di GPJ baru ni, berapa bulan yang lepas masuk surat khabar. Mati saat menunggu nombor giliran. Ada orang mati saat baru pulang daripada berbasikal, mati. Jadi nak menunjukkan kepada kita begitu cepat kematian berlalu. Maka pernah satu ketika Nabi SAW keluar daripada masjid, bertemu dengan sahabat. Nabi tanya kepada sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan kamu pada pagi ini? Nabi tanya sahabat, "Pagi ini macam mana dah?" Lalu para sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Pagi ini ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah. Tengok bagaimana Rasulullah dia sentiasa tanya sahabat. Dia nak tengok sejauh mana sahabat menghargai kehidupan masing-masing. Jadi Nabi tanya sahabat, pagi-pagi lagi Nabi dah tanya dah, "Bagaimana keadaan kamu pada pagi ini?" Jadi kita pun kena tanya diri kita, bagaimana keadaan kita pada pagi ini? Macam mana dah dengan keadaan iman kita pada pagi ini? Berapa kali dah kita berselawat sejak masuk maghrib semalam dengan sampai hari ini, yang sudah nak masuk zuhur pula nanti, asar, kemudian nak masuk maghrib hari yang seterusnya. Maka berapa kali dah kita berselawat? Apakah sudah lebih 100 kali sehari? Apakah sudah lebih 1000 kali? Bagaimana dengan ibadat kita? Semalam kita, subuh kita macam mana? Jadi persoalan sebeginilah yang kalau kita sentiasa tanya diri kita, betapa aku ni miskinnya aku dengan amal soleh. Bila kita selalu bertanya diri kita, menyebabkan kita mula terfikir, aku ni banyak betul aku ni ketinggalan dalam beramal. Banyak betul aku ni sibuk dengan dunia aku sendiri. Jadi maka menyebabkan Nabi tanya kepada sahabat. Lalu sahabat menjawab, "Asbahna mu'minina billah." Kami ni ya Rasulullah beriman pada Allah. Lalu Nabi tanya lagi, tak terhenti Nabi tanya begitu. Lalu Nabi tanya lagi kepada sahabat, "Wa ma alamatu imanikum?" Apa tanda kamu beriman? Kalau kamu kata kamu beriman, kita pun boleh jawab, "Saya beriman dah Ustaz pagi ni. Anak saya pun beriman.
Kita boleh jawab kita beriman. Tetapi apa tanda kamu beriman? Apa tanda kita beriman? Nabi tanya kepada sahabat, apa tanda kamu beriman? Kalau kamu kata kamu beriman. Lalu sahabat menjawab, nasbir alal balai, kami sabar bila mana ditimpa musibah kepada kami. Bila kami dapat bala, kami cepat sabar. Ini tanda kami beriman. Sebab kerana sahabat dia nampak hidup ni terlampau singkat. Bila ditimpa bala, dia tak nak membazirkan usia mereka dengan banyak meratap. Kita ni banyak meratap. Bila ditimpakan satu bala, habis kita sedih saja 10 tahun sedih kehilangan anak. 10 tahun sedih saja, tidak reda dengan ketetapan Allah. Kadang-kadang ada orang bersedih saja sampai 20 tahun. Jadi maka sebab itu, kerana hidup ini singkat, kami cepat sabar dengan apa segala musibah yang Allah bagi pada kami. Sebab sahabat dia melihat sabar adalah ruang untuk mendapatkan pahala dengan cepat, dan dengan sabar menyebabkan hidup usia seseorang itu diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segera. Dia sahabat dia tengok bala dan musibah itu satu ruang untuk mendapatkan syurga. Sebab tu orang yang beriman, tanda dia menghargai kehidupan dia, bila dia ditimpa satu musibah, dia kena cepat sabar. Dia kena cepat sabar. Sebab apa? Sebab sabar tu ruang untuk kita mendapatkan syurga. Kalau kita merasakan dengan sabar itu kita dapat syurga, kita tidak akan menyalahkan takdir Allah dalam kehidupan kita. Sebab Allah Ta'ala tahu dah, kita nak masuk syurga sebab kerana qiyamul lail, kita ni jenis sayang ke tidur. Kita nak masuk syurga sebab kerana ibadat puasa sunat 6 pun tak habis lagi 4 hari. Puasa ganti pun tak terganti-ganti lagi. Kita nak masuk syurga kerana ibadat sedekah, kita ni tak hidup masin. Jadi cek rupanya kita ada satu amalan, sabar dengan ujian kehidupan. Punya kita ni sabar dengan jiran tetangga kita. Maka kerana kadang-kadang sebab kerana sabar ni, Allah Ta'ala jadikan kita dapat syurga Allah. Bahkan Allah Ta'ala kurniakan sabar orang pada setiap orang ni berbeza-beza. Ada orang Allah Ta'ala jadikan dia sempat hidup dengan mak ayah yang uzur, maka sehingga dia diuji dengan sabar dia dalam jaga mak dan ayah. Sebab tu ada orang dia putus asa dengan ujian tersebut. Sudah kuliah satu kuliah, ada seorang hamba Allah dia tanya saya, lelaki. Dia kata, ustaz, nak tanyalah pendapat ustaz, kami ni diuji, mak kami yang uzur ni dia dah kena penyakit nyanyuk. Kemudian barangkali dulu dia ni ada amalan yang tak elok yang dia buat, sehingga Allah Ta'ala uji mak kami ni ustaz, dia minum air kencing dia sendiri. Maknanya dia makan najis dia sendiri. Ustaz, kami nak minta pendapat ustaz lah. Kalau adik-beradik kami ni sepakat nak hantar mak kami yang uzur ni, yang macam ni ke pusat jagaan orang tua, macam mana? Saya cakap kat dia, saya kata sejijik apapun mak kita, dia adalah ladang syurga kita. Siapa yang melepaskan mak dia ke jagaan orang, dia telah melepaskan syurga dia di akhirat kelak. Dia adalah syurga kita. Sejijik buruk macam mana pun dia mak ayah kita. Jadi sebab tu saya kata macam tu, saya kata itulah jawapan saya. Jahat macam mana, dia adalah dalam syurga yang Allah Ta'ala sebenarnya nak uji kita. Soal dia buat amalan tak elok waktu dia muda, itu dosa dia dengan Allah. Tapi soal tanggungjawab kita, anak yang Allah uji kita dengan mak yang sebegitu, itu adalah jalan syurga kita. Allah Ta'ala nak tengok kesabaran kita. Sebab tu ada orang diuji dengan mak ayah. Baik, ada orang mak ayah dia meninggal awal, tak sempat nyanyuk lagi dah meninggal. Dia tak ada ujian mak ayah, tapi dia ada ujian lain pula. Sabar dengan suami yang jahat, ada orang diuji sebegitu. Dengan mak ayah tak ada masalah, tapi dengan suami pula. Pun ada seorang isteri datang jumpa saya, tanya, dia kata, ustaz, macam mana ustaz, saya dengki tengok muslimat lain datang kuliah duha, masing-masing suami hantar, sedangkan saya ustaz, suami tak minat mengaji. Balik rumah cakap tentang agama, suami marah balik saya. Suami saya ustaz sibuk dengan dua je, karaoke, snooker, dia kata. Ni disebut karaoke dengan snooker, itulah seharian suami dia. Saya katakan ujian sabar orang ni berbeza-beza. Akak Allah uji dengan ujian suami. Jadi maka sebab apa? Soal dia tinggal sembahyang, ikut tidak menjadikan kita untuk tidak taat pada dia. Sebab khidmat kita untuk suami kita atas kerana perintah Allah. Baik, soal kita memang tak setuju dia ni perangai jahat, dia ni
Kesabaran kita dengan dia, tetap Allah Ta'ala berikan kita pahala. Jadi sabar orang ni berbeza. Ada orang dengan suami tak ada masalah, suami pun support dia nak mengaji, suami support dia. Dengan mak ayah tak ada masalah, diuji pula dengan anak yang derhaka. Ada orang anak semua taat, bagus semua, diuji pula dengan kemiskinan, diuji dengan sabar dia dengan kemiskinan. Ada orang tak ada masalah, miskin pun tak, hidup pun okeylah, masalah duit pun tak ada, masalah mak ayah pun tak ada, diuji dengan jiran pula bermasalah. Diuji dengan kesabaran terhadap jiran. Dia jangan sabar jiran. Kadang-kadang orang boleh berperang dengan jiran pun ada. Nak duduk kat bandar, duduk kat kampung jangan, duduk kat bandar ni jangan. Kerana tahi kucing pun boleh berperang. Betul. Duduk jiran, kucing jiran berak kat rumah kita. Ada berlaku kucing jiran berak kat rumah dia, dia ambil tahi kucing tu buang balik dalam rumah jiran dia. Tak, berlaku perang dunia ketiga terus lepas tu. Dia nak kata apa? Boleh berbalah sebab kerana tahi kucing. Jadi kalau kita nampak tahi kucing itu sebagai ruang pahala kita untuk dapat pahala sabar, kita tak akan timbulkan perselisihan. Ya betul, memanglah dia tak pandai jaga kucing, dia biarkan kucing dia lepas masuk dalam rumah kita. Saya pun kena, saya bercakap sebab saya pun kena. Kadang-kadang kucing tak tahu daripada mana mari berak kat rumah kita. Tak tahu kalau berak sekali-sekala okey, ni istiqamah betul. Istiqamah betul, dia berak tempat yang sama, dia kencing tempat yang sama. Kadang-kadang orang rumah pun biasalah manusia, orang rumah pun mari juga. Mengeluhlah juga sikit-sikit. Jadi kita kata ni mungkinlah ujian. Kita duk cakap sabar-sabar kat kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Ni Allah uji kita pula. Macam-macam jenis dah buat. Letak air sirap merah pun tak jadi. Last sekali letak ubat gegak. Alhamdulillah nampak macam menjadi sikit. Jadi saya pun beritahu, saya beritahu sendiri kat rumah, saya kata begitulah Allah uji kita. Cuba kita bayangkan satu tahi kucing yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni, mungkin ruang ini untuk kita dapat syurga Allah. Cuba Allah Ta'ala jadikan pahala sabar kita dengan tahi kucing ni, Allah Ta'ala terjemahkan dalam bentuk duit. Kalau mana-mana tahi kucing yang berak dalam rumah kita, kalau kita sabar, kita ambil, kita cuci, kita buang, dan kita tak caci maki orang sebelah tu, maka Allah Ta'ala berikan kepada kita RM1,000 untuk satu ketut tahi kucing yang kita tak maki, yang kita ambil dengan penuh sabar, kita buang, kita bersih. Agak-agak kalau macam tu jadi, kita pun buat pengumuman dalam grup WhatsApp taman rumah kita, kita kata mana-mana yang ada kucing minta tolong berak rumah saya, boleh tak? Kita dah tak jadi, tak jaga dah anak orang pun, kita dah tak ambil upah dah, jaga anak orang pun, berhenti kerja terus kita. Buat bisnes. Bisnes apa sekarang ni buat? Bisnes cuci tahi kucing je. Sebab apa? Sebab kalau kita nampak sabar cuci tahi kucing tu diterjemah dalam bentuk duit. Tapi maka sebab itu nak disebut sabar dalam kehidupan kita ni, Allah Ta'ala telah beri jaminan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Sebab tu siapa-siapa yang diuji dengan satu ujian yang menuntut kepada sabar, maka kita kena banyak renung ayat surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Kata Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kata Allah Ta'ala, bagi orang yang sabar, ajrahum bighairi hisab, pahalanya iaitu tidak terbatas pahalanya. Ini jaminan daripada Allah. Pahala sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Pahala baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Pahala sedekah sehingga mencecah 700 kali ganda. Allah Ta'ala sebut berapa-berapa bilangan. Tapi ada pun pahala sabar bighairi hisab, tidak terbatas, kata Allah. Tidak terbatas. Maka sebab itu sahabat dia nampak sabar itu adalah ruang untuk dia ini menjadi mulia di sisi Allah dengan hidup yang singkat. Kami tak nak bazirkan hidup kami dia banyak meratap. Kerana kami tahu hidup kami ini terlampau singkat. Maka sebab itu nasbir alal balai, kami cepat sabar dengan setiap musibah yang menimpa kepada kami. Jadi maka sebab itu ada sahabat yang diuji dengan sakit stroke, ada yang diuji dengan penyakit angin ahmar. Sahabat diuji dengan penyakit angin ahmar sehingga terlantar sakit. Lalu dia bergembira dengan kesakitannya. Sayyidina Imran bin Husain, dia bergembira dengan sakitnya sehingga menyebabkan kata anak saudara dia, wahai bapa saudaraku Imran, aku tengok kamu ni orang yang paling pelik sekali. Orang lain sakit tapi taklah seronok macam kamu.
Kamu ni sakit tapi seronok, gembira. Kata Imran, bagaimana aku tidak gembira? Tidak akan sakit, hadiah daripada Allah. Jadi sebab tu bila mana kita fikir macam tu, kita akan cepat sabar dalam kehidupan kita. Kita akan cepat sabar. Kemudian kata sahabat lagi, wa nashkur 'ala ar-rakhai. Iaitu kami ni, tanda kami beriman, kami cepat bersyukur atas nikmat kelapangan yang Allah Taala kurniakan pada kami. Kerana kami tahu hidup kami ni singkat. Maka bila ditimpa bala, kami cepat sabar. Bila kami dapat satu nikmat, kami cepat-cepat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat, dia menggunakan setiap ruang dalam kehidupan untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah. Kita dalam hidup di dunia banyaknya sama ada dua je. Kita diberikan musibah ataupun kita diuji dengan kenikmatan. Maka dengan sebab itu sahabat dia nampak dua benda ini ruang untuk mendapatkan pahala. Bila dapat musibah pun ruang untuk dapat pahala. Bila mana dia dapat satu nikmat pun itu ruang untuk mendapatkan pahala dengan cara dia bersyukur. Jadi sebab tu syukur dengan sabar ni dia ibadat yang mendapatkan pahala dengan begitu cepat dan mudah. Dia tak macam-macam semayang. Semayang kita kena rokok, kita kena ambil wuduk. Tak ada wuduk tak boleh nak semayang. Kita kena nak sujud. Dia tak macam ibadat puasa kena tahan lapar. Syukur dengan sabar ni kita boleh datang, sekarang pun kita boleh datangkan di dalam kehidupan kita. Kalau sekarang ni kita diuji, maka kita sabar. Ni sekarang ni kita ni sebagai contoh. Kita sekarang ni duduk dalam kuliah duha lebih kurang dalam setengah jam yang sama. Kawan kita ni sama, kita dapat setengah jam yang sama. Sama yang membezakan di antara kita semua, ada di kalangan kita yang masuk kuliah duha dalam keadaan biasa-biasa saja. Tak ada benda nak buat kat rumah, datang kuliah. Ataupun kuliah ni ramai sikit kawan-kawan, duduk rumah boring seorang-seorang. Dan ada orang dia datang kuliah dengan rasa penuh kesyukuran pada Allah. Masuk kuliah duha tu dah rasa bersyukur sangat. Sebab apa? Sebab dalam banyak-banyak orang di USJ ni, aku Allah Ta'ala pilih duduk di masjid Masjid Irsyad ni. Aku yang Allah Ta'ala pilih. Syukurnya dia. Berbanding dengan 30 minit orang yang masuk kuliah yang dia rasa biasa saja, yang bersyukur ni lagi Allah lipat gandakan kepadanya. 30 minit yang sama. Sedangkan dia 30 minit yang sama, duduk dalam kuliah yang sama. Tapi yang membezakan, seorang ni tak berapa bersyukur, seorang ni dia sangat bersyukur kerana dia duduk dalam majlis ilmu. Allah bagi aku nikmat kelapangan, nikmat sihat, nikmat alhamdulillah, rasa tenang, lapang, duduk dalam majlis ilmu. Dia rasa bersyukur. Dengan 30 minit dia itu, dia lagi dimuliakan oleh Allah berbanding 30 minit orang lain. Ni nak katanya, iaitu nikmat usia yang Allah Ta'ala berikan tak sama. Ada orang dia bersyukur dengan usia dia, ada orang dia meratap dan menyalahkan takdir dari awal sampai habis usia dia. Kadang-kadang sampai nak mati pun dia tak reda dengan ketetapan Allah. Sebab apa Allah Ta'ala buat aku macam ni? Sebab apa Allah Ta'ala uji aku macam ni? Sakit daripada miskin, daripada kecil sampai ketua pun miskin lagi. Dia sentiasa menyalahkan. Ini orang yang dia tidak menghargai nikmat usia yang Allah Ta'ala kurniakan padanya. Lalu kemudian kata sahabat lagi, yang ketiga, wa tarda bil qada'i, kami reda dengan setiap ketetapan Allah. Jadi kerana sahabat ni dia menghargai kehidupan dia, kami ni reda dengan setiap ketetapan Allah. Allah tetapkan apa untuk kami reda. Kadang-kadang kita ni tak reda sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak makbul doa yang kita hajati, menyebabkan kita tak reda. Sedangkan kita lupa pemakbulan Allah itu bermacam-macam cara. Ada Allah Ta'ala makbul doa hamba dengan Allah bagi apa yang dia minta. Ada Allah Ta'ala makbul doa hamba tersebut dengan Allah Ta'ala tak bagi apa yang dia minta, kerana itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab kata seorang sahabat, dia kata, bila aku berdoa, Allah tidak memperkenankan doaku, menyebabkan aku lebih gembira dengan Allah Ta'ala tidak memperkenankan doaku. Sebab apa? Sebab yang aku minta itu datang daripada aku, sedangkan yang tidak perkenankan itu datang daripada Allah yang Maha mengetahui. Jadi kalau kita pegang satu ayat itu sudah mencukupkan kita untuk kita ni bersangka baik pada Allah. Ya, kadang-kadang kita minta nak kaya, ya Allah, tak cukup kaya lagi ni, ya Allah. Ya, kadang-kadang kita minta nak pergi haji, tiba-tiba tak terpilih. Ramai orang tak terpilih pergi haji. Dah bayar dah 50,000, 60,000, tiba-tiba last minute. Semalam pun ada sahabat saya dapat pun, dia kata macam mana tak ada rezeki.
Walaupun dah bayar hampir 50,000, tak ada rezeki juga. Jadi kalau kita fikir takdir Allah itu sebenarnya lebih baik, maka aturan Allah Ta'ala itu yang Allah Ta'ala tahu yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita akan reda dengan ketetapan Allah. Kita akan reda dengan setiap pembahagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah yang lebih mengetahui daripada kita. Dia macam kita ada anak kecil umur 2 tahun, kita ada cucu umur 2 tahun. Cucu kita dia nak main pisau kat dapur, dia ambil pisau, dia anggap itu adalah satu hiburan. Itu pada pandangan dia, itu adalah hiburan yang menyeronokkan diri dia, pisau tu. Tapi kita yang tahu ni, itu benda itu berbahaya untuk dia, menyebabkan kita ambil, dia pun menangis. Jadi pada pandangan cucu kita ni, anak kita yang kecil, dia anggap kita tak sayang dia sebab kita rampas satu benda hiburan daripada dia. Sedangkan kita nak menyelamatkan dia kerana kita tahu itu benda yang berbahaya. Maka begitulah Allah Ta'ala yang lebih mengetahui dalam urusan kehidupan kita. Kita minta nak anak 15 orang, tapi Allah Ta'ala beri seorang. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu dah, nanti kalau kamu dapat anak 15, dia akan menjadikan kamu ni, anak kamu akan lupa pada Allah. Mungkin kamu akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu minta kaya, tapi Allah Ta'ala tetap beri miskin. Sebab Allah Ta'ala tahu kaya itu tak bagus untuk kamu. Sebab kamu waktu miskin pun dah kedekut dah, kaya lagi kedekut nanti. Sebab tu. Jadi bila kita fikir, pasal apa aku tak kaya, rupanya aku kedekut rupanya. Ini sebab tu kita ni tuan-tuan, waktu kita susah pun susah nak tolong orang. Tiba-tiba kita senang, kita baru niat nak tolong orang, lagilah susah. Jadi maka sebab itu Allah Ta'ala dia tahu, maka watarda bil qada'i, kata sahabat, kami reda dengan setiap ketetapan Allah. Ini sahabat, kami tahu kerana pembahagian Allah itu yang terbaik. Sebab tu bila kita mengaji tasawuf ni adalah pengajian untuk kita faham hakikat suatu perkara. Bila kita faham hakikat suatu perkara, barulah kita akan meletakkan perasaan yang tepat kepada sesuatu benda. Sebagai contoh, kita kasih pada dunia ni sebab apa? Sayang sangat kita pada dunia, sampai kalau dunia ni tercabut daripada hidup kita, kita rasa macam nak bunuh diri, kita rasa macam nak mati je. Sebab kita tak faham hakikat dunia tu macam mana. Bila kita mengaji tasawuf, kita mengaji, baru kita faham hakikat dunia yang disebut oleh ulama. Dunia tu macam bangkai je. Bangkai ni benda yang orang tak nak. Orang kalau tu jumpa tepi jalan, bangkai ni orang elak, orang tak nak kutip. Jadi kalau kita faham dunia ni macam bangkai, maka kita tidak akan rasa rugi kalau kita ni tak dapat dunia. Dan satu lagi, dunia ini disebut sebagai sementara. Sihat di dunia, lama-lama mati. Kaya dunia, lama-lama mati. Pengikut ramai macam mana pun di dunia, lama-lama dia akan mati. Bererti dia terhenti dengan sementara saja. Maka kalau kita faham dunia itu sementara, menyebabkan kita tidak pernah akan bercita-cita untuk memiliki dunia ini, melainkan kalau dapat, alhamdulillah, ini dunia. Jadi kalau kita faham tentang dunia, faham tentang rezeki, maka kita tidak akan rasa dengki dengan orang, kita tidak akan rasa cinta dan kasih kepada dunia. Jadi sebab itu kita belajar tasawuf, kerana kita nak faham hakikat dunia, supaya kita meletakkan perasaan yang betul kepada dunia. Kemudian yang kedua, sebagai contoh yang lain, sebab apa kita tak gemar kepada akhirat? Sebab kita tak faham hakikat akhirat. Kalau kita faham hakikat akhirat, nescaya kita akan gemar kepada akhirat seperti mana kita gemar kepada dunia yang ada di hadapan kita hari ini. Kalau kita ni faham hakikat akhirat macam faham dunia, mari solat subuh berjemaah, AJK Masjid Irsyad bayar kat kita RM50 untuk satu solat waktu berjemaah. 5 waktu dapat RM250 seorang. Mari kuliah duha pula dapat bonus RM300. Cukup-cukup RM300. Kalau begitu kita diajar, pahala itu Allah Ta'ala terjemah macam dunia juga, nescaya bukan saja orang sini datang kuliah, datang solat subuh berjemaah, daripada Sungai Petani pun datang sini solat berjemaah, daripada Kemaman pun datang, daripada kampung daripada Baling pun datang, daripada seluruh dunia datang. Sebab Masjid Irsyad je yang bayar satu solat fardu berjemaah dapat RM50. Dan dia tak akan datang seorang, dia akan usung dengan anak bini dia sekali. Dan kalau dia ada 10 beranak, RM3,000 sehari dia dapat. RM3,000 sehari, sebulan dapat RM90,000 sebulan. Allah, dah naik dah ni. Rumah sewa semua orang pakat sewa sini.
Pakat berebut nak datang solat jemaah sebab sini je buat bayaran. Seluruh dunia sini je buat bayaran, dia kata. Maknanya kalau orang faham akhirat itu macam itu, nescaya berebut merangkak orang datang ke masjid Irsyad kita. Tapi sebab Allah Ta'ala jadikan hakikat akhirat tidak sebegitu. Walaupun pahala yang kita datang kuliah duha ni nak dibandingkan dengan biskut tawa emas yang kita pakai, itu jauh lebih bernilai pahala kita masuk dalam kuliah duha. Biskut tawa ke apa? Macam-macam sekarang ni lah. Biskut tawa. Ni nampak baru ni ada seorang orang rumah, sahabat tu dia minta biskut tawa. Ingat biskut tawa mana? Rupanya biskut tawa mah. Jadi kawan tu kata, Zuhud betul bini aku minta biskut tawa, dia kata. Dia tak tahu biskut tawa yang kata biskut tawa yang bini kau minta tu emas tu. Oh, bodoh betul aku punya. Dah tak faham, dia kata. Jadi maknanya nak katanya sesaat kita duduk dalam kuliah Tuhan ni, kalau nak dibandingkan dengan dunia, orang faham hakikat akhirat ni, saya merangkak mari ke kuliah Tuhan kita ni penuh dewan kita ni. Tak cukup buatkan dewan, buatkan dalam tu pula. Tapi sebab apa? Sebab orang tak faham hakikat akhirat. Jadi begitulah hakikatnya. Samalah juga sebab apa kita tak reda dengan pembahagian Allah. Sebab apa kita ni dengki dengan jiran kita pakai kereta besar, nak buat renovate rumah pula, dapat cucu baru kita dengki. Hakikat dengki ni dengki, bukan kita dengki dengan jiran kita. Kata ulama, dengki ni adalah urusan kamu dengan Allah. Kamu sebenarnya dengki dengan pembahagian Allah. Kamu tak suka dengan cara Allah Ta'ala beri rezeki. Jadi sebab tu kamu dengki. Kalau kamu faham hakikat pembahagian itu semua datang daripada Allah, dan Allah Ta'ala itu pembahagiannya adalah yang maha adil, yang maha terbaik, yang maha mengetahui dalam sesuatu pembahagian, nescaya kamu tidak akan dengki. Kamu akan reda dengan setiap pemberian Allah. Jadi sebab tu kita mengaji hari ini, kerana kita nak mengetahui hakikat kita dapat dalam kehidupan kita ni, semua Allah Ta'ala bagi seperti mana Allah Ta'ala beri pada orang lain. Sebab tu kata Imam Hasan Al-Basri bila ditanya tentang zuhud, Imam Hasan Al-Basri dia jawab apa? Apa yang menyebabkan kamu jadi zuhud? Ada orang tanya Imam Hasan Al-Basri, apa yang membuatkan kamu ni zuhud? Salah satu jawapan Imam Hasan Al-Basri cakap apa? Dia kata, sebab aku tahu dan yakin rezeki aku orang takkan ambil. Maka sebab itu hatiku sentiasa tenang. Tuan-tuan, kita ni kalau kita fikir rezeki kita ni orang tak boleh ambil. Puan-puan tak boleh nak ambil rezeki saya. Kalau lepas ni saya direzekikan makan musang king, puan-puan tak boleh nak ambil. Tak boleh nak ambil, tak boleh nak rampas pun. Walaupun tak, orang ambil duit saya, orang ambil kad kredit saya, orang ambil segala harta saya, tapi Allah rezekikan kamu boleh makan, maka kamu tetap dapat makan. Sebab itu ketetapan Allah. Jadi rezeki kita ni Allah dah tetapkan dah. Hari ni makan apa dah ada dah di dalam sejak azali lagi. Jadi kerana aku tahu rezeki aku ni orang tak akan boleh ambil, dan rezeki puan-puan pun saya tak boleh nak ambil. Walaupun saya tak berhenti kuliah sampai ke malam, tak nak berhenti, tak nak bagi puan-puan makan, tapi bila Allah dah rezekikan puan-puan boleh makan, nanti orang hantarlah makanan juga. Jadi maknanya begitu rezeki, pembahagian rezeki Allah Ta'ala, dia tetap sampai pada kita. Dah kalau tak sampai juga, itu tanda matilah jawab dia. Bila tak ada rezeki, itu tanda matilah. Jadi maka dengan sebab itu, redalah dengan ketetapan Allah, kerana kita tahu usia kita ini singkat. Jadi yang pertama yang akan disentak dalam kehidupan kita adalah roh yang akan disentak. Yang kedua, kata hukama, wayantahibul warasatu malah, akan direntak, iaitu oleh waris-warisnya akan hartanya. Yang kedua, akan disentak daripada kehidupan kita. Harta yang ada sekarang ni, waris kita akan ambil dengan begitu mudah setelah kematian kita. Allah, kita yang kumpul harta ni ustaz, daripada kulit putih sampai hitam duk kumpul harta. Daripada apa ni, boleh berdiri sampailah bertongkat duk cari harta. Tiba-tiba mudah-mudah anak kita ambil harta kita dengan begitu mudah, tanpa izin kita. Lepas kita mati, harta tu dah bukan jadi harta kita. Harta tu dah milik harta waris ataupun harta amanah raya. Jadi kok mana pun kita tetap kena relakan pemergian harta kita. Dah tu yang mana harta kita, yang sempat kita sedekahkan, yang sempat kita belanjakan, itulah harta kita. Sebab itu disebut apa yang kamu pakai akan menjadi lusuh. Yang kita pakai ni semua akan jadi lusuh.
Tak kiralah baju jenama mahal macam mana, tudung apa, Neolopa ke, Wadina ke, apa tudung. Ada. Cap apa ke tudung kita pakai, baju cap buaya ke, cap ayam ke, cap bewok ke, tuan-tuan, semua akan lusuh. Apa yang kamu makan akan jadi najis. Benda yang kita makan jadi najis. Itu hakikatnya. Kita makanlah daging yang paling mahal di dunia, daging wagyu. Ada. Wagyu ni daging, dengan kata wagyu ni daging paling mahal. Kalau daging steak paling mahal. Saya pun pernah rasa tu sebab orang belanja lah. Bukan sebab kerana duit kita lah, tak mampu kita. Jadi kebetulan ada tokek kedai steak daging ni. Dia tahu saya bawa tok guru saya. Jadi kata, ustaz boleh tak bawa, kita nak jamu syekh ni untuk daging dia. Dia pun hidang kat kita yang ikut ni daging cak ayam lah. Ada kat tok guru ni daging paling mahal lah. Dan daging tu saya dimaklumkan RM1,200 untuk hanya 220 gram saja. 220 gram seribu, dia panggil golden bar. Dah. Nama pun dahsyat dah, golden bar dia panggil. Jadi sebab tok guru ni pun dia apalah sangat, tok guru dia bukan pandai sangat benda daging mahal, cuma dia pun ambil lah seketul. Jadi 3 ketul 4 ketul lagi tu dia bagi kat orang sebelah dia, orang depan dia. Jadi yang duduk ujung-ujung tak dapat. Saya duduk depan tok guru dapat. Dah. Jadi sebab tu rugi kalau duduk jauh-jauh dengan ustaz. Ni duduk belakang, duduk belakang kita. Jadi kena duduk dekat-dekat baru boleh. Jadi kita pun dapatlah rasa memanglah lembut sungguhlah daging tu. Jadi bila saya tanya harga depan tok guru, dia tak jawab. Bila kita tanya harga secara belakang, dia kata lebih kurang dalam 1,000. Tak, 1,000 lebih untuk 220 gram. Tak tahulah menantang apa lembu dia makan, kita tak tahulah. Dah mahal. Dah makan mahal kenyang setahun ke? Tak, petang tu lapar balik. Kalau kita kira daging mahal, rasa sayang, nak berak pun sayang. Ada. Kalau dia makan daging mahal. Kalau kita fikir aku dia makan daging mahal ni, nak buang air pun sayang ni. Tapi sebab itu hakikat dunia, tak boleh nak tahan. Kalau tahan juga, maka kitalah mati je jawabnya. Kalau kita tahan tak nak kencing, minum air paling mahal sekali atas dunia, tiba-tiba tak nak kencing. Jadi nak kata nikmat dunia ni tak ada yang kekal. Tu je. Setakat kita belanja dia akan jadi najis. Tu saja. Jadi tapi memang lembu tu dikatakan dia daripada luar negara. Dan cara orang bela lembu, ternak lembu tu pun dah dahsyat. Maknanya dia tak pernah jadikan lembu itu stres. Maknanya lembu tu dipasangkan muzik sentiasa, muzik yang menenangkan lembu tersebut. Sungguh ni saya tak tipu. Dia ada urutan orang yang urut lembu, kemudian dia tak bagi lembu tu stres. Saya kata dahsyat betul. Jadi tuan-tuan yang kalau ada yang bela lembu jangan buat macam tu, tak jadi mahal juga. Nanti dia kata, ustaz lembu saya ni Quran 30 juzuk dengar sehari semalam. Jadi sebab tu kita jual mahal sikit tu. Jadi untuk korban tahun ni satu bahagian 100,000. Jadi nak katanya apa yang kita makan atas dunia ni satu saat jadi najis. Dah tu yang kekal, apa yang kamu sedekah itu yang kekal. Yang kamu bagi duit RM5 kat masjid, masjid guna RM5 tersebut buat beki apa ni, buat tukar kapet masjid, lalu orang setiap kali sembahyang sujud di atas tempat tersebut, maka itulah harta yang berkekalan kamu sebenarnya. Jadi maka sebab itu yang kita tak sempat belanja sebenarnya, duit dalam duit dalam ASB, duit dalam Maybank, duit dalam bank Islam, tiba-tiba kita mati hari ni, itu adalah duit waris kita. Begitu mudah waris kita menyentak harta kita. Maka hukamat nak berpesan kepada kita, berpada-padalah kamu nak tinggal harta tu, biar harta yang kekal milik kamu bawa pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang akan disentak daripada kehidupan kamu, setelah harta kamu disentak begitu saja, walaupun kamu toke besar, harta yang kamu tinggalkan itu akan diambil oleh waris kamu dengan begitu cepat. Lalu kemudian kata hukamat lagi, wayantahibu dudu jismah. Kemudian akan menyentak daripadanya ulat-ulat yang akan menyentak jasadnya sewaktu dia berada di hang lahat. Allah. Jasad kita yang kita duk jaga selama ni, tiba-tiba pengakhirannya hanya dimakan oleh ulat saja. Tak kiralah kita jasad exco ke, jasad menteri ke, jasad pembesar dunia sekalipun, satu saat bila kita balik, jasad kita dimamah oleh bumi dan dimamah oleh ulat saja. Itu pengakhiran jasad. Walau jasad kita ni lah yang kita duduk sombong selama ni. Jasad kita ni lah yang kita duduk megah selama ni. Yang kita boleh duduk tunjukkan kesombongan kerana jasad kita.
Yang sampai kita tak ada waktu nak semayang, iaitu kerana kita sibuk jaga jasad kita. Sibuk jaga jasad. Allah, tak sempat ustaz nak mengaji. Pagi basikal sampai pukul 12 tengah hari. Petang pula ustaz saya ada latihan gym. Lepas asar pula ada futsal. Malam pula, Allah, malam tak boleh ustaz. Dia ada kelas bisnes pula. Jadi duk jaga jasad ni, siang malam duk jaga. Sebab tu kita ni berpada-pada. Bersenam bukan tak boleh bersenam. Bersenam bukan tak boleh bersenam. Tapi bersenamnya sekadar-kadar saja. Jangan sampai kita ni sampai tak reti nak semayang, tak reti nak mengaji Quran, tak reti halal haram, tak reti dosa pahala. Sebab apa? Sebab kita banyak sibuk duk jaga jasad. Duit kita pun banyak duk habis jaga jasad. Daripada badan satu pack nak jadi six pack. Satu pack pasal puncik. Nak jadi six pack, 6 ketul badan. Yang lelaki dia tak tahannya. Waktu dia gemuk tuan-tuan, dia pakai baju labuh ikut elok je orang lelaki. Waktu dia dah jadi sasa badang sadu, dia pakai spender saja. Tu pelik. Tu bodoh kata namanya. Waktu gemuk molek-molek je kamu pakai baju okey, baju t-shirt besar, tak ada masalah. Bila dah sadu dah, lain pula pakaian. Lain pula pakai. Macam orang perempuan pun gitu juga. Waktu gemuk elok-elok je pakai tudung labuh. Tiba-tiba dah rambut dah kurus, badan pun dah fit, cantik, free hair pula. Jadi maka sebab itu kita ni jaga jasad kita melampau. Kita banyak habiskan duit untuk jasad kita banyak mana. Daripada kulit hitam nak jadi putih, berapa ribu kita labur. Berapa ribu kita labur nak suruh kulit jadi putih. Maka macam-macam produk nak suruh putih. Biarlah tak apalah kulit lain hitam asal muka putih. Sebab tu lengan hitam tak apa. Lengan hitam boleh pakai sarung lengan. Jadi muka asal muka putih. Jadi sebab tu kalau nak tengok menantu ke apa, tengok kulit tangan, kulit kaki dia macam mana. Putih asli ke putih ciplak ni. Tiruan ke original. Jadi maka sebab itu nak menunjukkan pada kita, kita sanggup. Daripada berkedut sikit, terus cocok supaya tegang sikit. Tak nak berkedut, tak nak. Habis ribuan ringgit. Tapi sedangkan yang kamu kena jaga adalah perjalanan rohani kamu sebenarnya jauh lebih panjang daripada jasad. Jasad ni tuan-tuan, puan-puan, dia berakhir dengan dimamah oleh ulat. Rohani ke mana perjalanan rohani setelah dicabut daripada jasad? Roh akan berjalan. Kalau roh itu roh orang yang jahat, yang fasik, disebut akan berbau busuk sebusuk bangkai yang ada di atas muka bumi Allah saat roh itu keluar daripada jasad orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau roh yang nak keluar daripada jasad itu adalah roh orang yang taat, roh orang yang bersedekah, roh orang yang jaga salat fardu, roh orang yang mengaji Quran, maka roh ini berbau wangi seharum-haruman dan disimpan di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Adapun roh yang jahat, dia disimpan di tempat yang paling jijik dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan roh ni panjang. Dibangkitkan pula di mahsyar. Dibangkitkan pula kemudian diadanya pula perjalanan di titian sirat, perjalanan di timbangan amal. Ni semuanya perjalanan rohani kita. Dah tu jasad yang kita duk jaga selama ni, dia hanya dimamah oleh ulat saja. Itu maksud dia. Jadi supaya kita faham, hakikat jangan kita melampau soal urusan jasad. Kerana jasad kita itulah pengakhirannya. Kita hari ni tak salah, kita nak jaga jasad tak salah, tapi jangan melampau batas. Kita kadang-kadang kulit gatal sikit terus pergi klinik, jumpa doktor pakar kulit. Gigi sakit sikit jumpa doktor gigi. Tapi bagaimana saat hati kita sakit? Apakah kita segera minta ampun pada Allah? Bagaimana saat kita tak pandai solat? Apakah kita segera cari penyelesaian? Aku ni tak pandai semayang ni, aku nak usaha juga biar aku pandai semayang sebelum aku mati. Bagaimana saat kita tak hafal walaupun satu surah Quran satu surah pun di dalam Al-Quran, tak rasa rugi ke? Bila kita bercakap, dia kata bukan tak nak hafal ustaz, dah tua ni banyak tak ingat lah. Tapi tak apalah, biarlah, tak payah hafal lah sebab dah tua dah. Saya kata patut dah tua kita banyak hafal Quran. Sebab kita yang Allah Ta'ala nak balik di hadapan Allah, kita yang paling dekat sebenarnya. Mana kita yang paling ditunjukkan petanda-petanda itu. Jadi maka dengan sebab itu kita saya pun buat dekat Terengganu tu buat pengajian orang pencen. Ada 70 orang pencen duk mengaji Quran, mengaji fardu ain secara percuma. Tu pun berapa kerat saja yang datang. Tujuan kita satu, saya kata tak payah bayar, 1 sen pun tak payah bayar.
Marilah nak tanya apa pun soalan, staf kita ada setiap hari. Dia nak tanya soalan apa, tanyalah. Nak baiki ibadat, marilah jumpa personal pun tak apa. Percuma tak payah bayar. Tu pun hanya berapa kerat saja datang. Tujuannya kita buat tujuan apa? Tak ada. Melainkan sebelum mati, biar pandai cara nak sembah Allah macam mana. Bila pandai cara berzikir, biar pandai cara baca Quran. Itu saja. Jadi maka dengan sebab itu, kita ni kena ambil prihatin terhadap rohani. Jasad kita ni memang orang selalu duduk ambil prihatin. Jasad kita ni hari-hari orang duduk prihatin. Nak jaga kebersihan diri, selalu duduk keluar elan. Tapi bagaimana nak jaga kebersihan rohani kita? Bagaimana nak jaga kebersihan rohani masyarakat kita yang sedang tenang? Siapa yang peduli? Kecerdikan anak-anak kita memang KKM ataupun orang kata bahagian Kementerian Pendidikan KPM pun ambil cakna tentang kecerdikan anak kita. Tapi bagaimana anak kita nak jadi anak yang soleh? Siapa yang peduli? Yang ni kita kena ambil tanggungjawab. Sebab tu saya sehari dua ni, akhir-akhir ni di Selangor sendiri banyak duk buat taklimat tentang gangguan seksual yang melibatkan tahfiz-tahfiz. Yang melibatkan tahfiz-tahfiz. Bahkan sebab apa? Benda ni memang perlu sekarang. Sejak lockdown, sejak PKP, kita kena terima hakikat anak-anak yang masih belajar semakin terjebak dengan video lucah. Seawal darjah 1 dan seawal darjah 2. Ini hakikat yang kita kena terima. Sehingga saya jumpa dengan seorang mak ayah, bila kita beritahu tentang hakikat benda ni, anak dia terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni, sampai pengsan mak dia. Pengsan mak. Dengar benda tu, dia kata tak terjangka ustaz, anak saya jadi sedahsyat ini. Saya kata ni, menatang ni lah saya kata. Sebab tu saya kata hari ni kita jagalah kata. Biarlah kita menangis. Anak kita menangis kerana benda ni sebelum kita menangis bila dapat tahu anak kita dah terlibat dengan liwat. Liwat hari ni bukan saja berlaku di sekolah biasa, di tahfiz berlaku liwat hari ni. Di tahfiz berlaku liwat. Saya berani sebut. Memang sebab ada kes. Ada kes yang berlaku depan mata saya pun ada. Jadi nak katanya sampai kita tak sanggup nak dengar daripada budak yang dah hafal 10 juzuk, 15 juzuk Quran. Bayangkan yang tak hafal Quran, macam mana keadaannya. Sebab tu zina dah jadi biasa. Jadi maka sebab tu ni siapa yang nak peduli? Orang tak peduli anak kita berapa A nak dapat. Tapi siapa peduli anak kita yang tak pandai sembahyang? Siapa peduli anak kita yang tak tahu mengucap 2 kalimah syahadah? Saya temu duga budak darjah tingkatan 1 tak pandai sembahyang, tak pandai baca tahiyat, tak pandai baca Al-Fatihah. Tingkatan 1 dah. Jadi nak kata tenaknya kita, rohani kita ni, maka kitalah yang kena jaga. Datang mengaji, bawa satu keluarga datang mengaji. Kerana hakikat yang menghadap Allah Ta'ala adalah rohani kita. Kemudian yang terakhir disebut, yang akan disentak daripada kehidupan kita, iaitu disebut kata hukama, wa yantahibu al-khusama'u amalah, iaitu menyentap akan semua orang yang menuntut darinya akan amalannya. Yang akan disentak daripada kehidupan kita tanpa sebarang amaran, tanpa sebarang petanda, iaitu orang yang kita buat zalim akan ambil amalan kita di akhirat kelak tanpa minta keizinan kita. Sebab itu berpada-pada kita hidup di dunia ini, jangan kita buat zalim. Nabi sebut, bila Nabi tanya tentang sahabat, kepada sahabat, kamu tahu siapa orang yang bankrupt? Sahabat kata, orang yang bankrupt ya Rasulullah, yang tak ada duit, tak ada harta. Nabi kata, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bankrupt, muflis di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bi salatin wa siyamin wa zakatin, bawa amalan semayang, bawa amalan puasa, bawa amalan zakat. Maknanya dia ni orang yang tak pernah tinggal semayang sunat, orang yang sentiasa qiyamul lail, orang yang buat solat sunat rawatib, orang yang sentiasa solat puasa sunat putih, puasa sunat Arafah pun dia buat. Tetapi dia juga orang yang bankrupt di akhirat. Sebab apa? Nabi dedahkan kerana perangainya di dunia caci maki manusia, ambil harta orang sesuka hati secara haram, bunuh orang, pukul orang, buat zalim pada orang, fitnah orang, aib orang. Maka orang ini di akhirat, maka orang yang dia buat zalim ambil pahala dia tanpa sebarang minta izin lagi pada saat ketika itu. Ini orang yang bankrupt. Sebab tu amalan kita ni akan disentak oleh siapa yang kita buat zalim. Sebab tu berpada-pada dengan apa yang kita buat di atas dunia.
Kalau seorang kita buat zalim, seorang itulah yang akan ambil pahala kita. Dah kalau habis dah pahala Ustaz, pahala semayang pun dah habis orang ambil, pahala zakat pun dah habis, pahala sedekah pun dah habis, pahala datang kuliah duha pun dah habis dah ni. Lalu macam mana pula sedangkan dosa zalim dia banyak? Maka kata Nabi, akan diambil pula dosa orang yang zalim itu, dihempat ke atas diri dia pula. Dia dah tak ada dah pahala, tiba-tiba kena ambil pula dosa orang, dihempat ke atas diri dia sampai habis kezaliman yang dia buat ke atas seseorang itu. Lepas tu bila faham hadis ni, Allah, kita rasa biarlah aku tak pegang jawatan apa pun, biarlah aku tak jadi menteri pun, gaji mahal 40-50 ribu pun tak apalah. Pasal apa? Tanggungjawab besar. Saya selalu sebut mana-mana tempat pengajian, siapa yang ada pegang jawatan pemimpin, siapa yang diberi amanah kepimpinan, yang dia kena jaga 10 ribu rakyat, 10 ribu itulah tanggungjawab dia. Kalau dia buat zalim pada 10 ribu akan tuntut di mahkamah Allah, tak terjawab di hadapan Allah. Sebab tu pemimpin yang adil ni disebut, kalau dia benar-benar adil, dia dulu akan masuk syurga yang paling hebat. Tapi kalau dia zalim, dia khianat, dialah orang yang masuk neraka tanpa hisab. Dialah orang yang dihumban dulu dalam neraka jahanam dengan seazab-azabnya. Atas dunia dia ambil harta orang, dia ambil bantuan orang ni, bagi pada anak beranak dia saja. Dia sekat ni, dia buat dengan kekuasaan dia boleh sombong apa yang dia buat di atas dunia. Akhirat dia tak terlepas. Akhirat dia tak terlepas. Dia guna kuasa dia buat zalim, sekat ustaz ni kuliah, walaupun ustaz ni tak ada apa-apa masalah pun, dia sekat ustaz ni kuliah, dia sekat orang ni kuliah atas dasar kerana dia dengki. Atas dunia dia boleh buat macam tu, tapi akhirat kelak macam mana? Jadi maka sebab tu fikirlah, kerana amalan kita ini akan ditarik, amalan kita ini akan disentak oleh orang yang pernah kita buat zalim. Jadi 4 perkara ni muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka akan berlaku dalam kehidupan kita. Kita minta berhati-hati agar Allah Ta'ala tidak menjadikan kita di kalangan golongan-golongan, iaitu golongan manusia yang akan disentak nyawa kita dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu moga-moga kita sibuk dengan pengajian ilmu pada pagi ni. Allah Ta'ala sibukkan kita dengan ketaatan sampailah Allah tamatkan riwayat kehidupan kita ni di akhir dengan ketaatan pada Allah, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Macam berapa minggu lepas ada seorang jemaah Masjid Ibrahimi Pasir Putih Kelantan, muslimat tu, yang sedang solat asar, rakaat kedua sujud, meninggal dunia tengah sujud. Dah kita dengar pun Allah SWT dengar. Bila tengok kematian sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang meninggal dalam ketaatan ni, kita rasa cemburu. Lalu kita mula berfikir, aku ni macam mana mati kelak. Sebab itu kita hari ni kita sedang mempersiapkan. Jadi bulan 10 awal Zulhijjah ni, muslimat yang dirahmati oleh Allah, segala amal soleh yang kita buat 10 awal Zulhijjah ini adalah amalan yang akan dikasihi dan sangat dicintai oleh Allah. Sebab tu 10 awal Zulhijjah banyakkan bertasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, selawat pula, Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan ni dalam 10 hari-hari ni. Nak tengok mak kilau boleh, tak ada masalah. Biar ada sempat masa beristighfar, biar ada sempat berselawat. Dia kata kena aku bagi ni, kata tak nak bagi dah kuliah duha. Kalau Ustaz Luqman tak nak bagi dah, dia kata. Jadi setakat itulah muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang tu datang pada kelemahan diri saya sendiri. Lama dah tak kuliah sini, lama dah rasanya tak datang kuliah. Jadi saya ambil ruang dan kesempatan lah, siapa-siapa yang nak berwakaf dan berinfak. Saya ni sekali dengan Ustaz Fatih Naim, tak sekali je. Yang sekarang ni kita sedang kumpul dana untuk surau kita di kampung Atas Tul Terengganu tu, yang kita sekarang ni hari ni progresnya, orang tanya macam mana progres. Hari ni kita tunggu besi yang kita order untuk sampai ke tapak, untuk kita buat tapak surau. Jadi sekarang ni besi kita order, sebab kita order banyak. Besi pun naik harga sekarang ni. Nak 1 tan pun dah rasanya 4,000 lebih, dekat 4,000 dah. Macam mana? Yang tu dah settle dah, tambah apa dah settle. Sekarang ni kita tunggu besi sampai untuk kita buat tapak surau. Jadi duit-duit yang kalau apa nak berwakaf, yang berwakaf dengan Ustaz Fatih Naim pun sama, nak berwakaf dengan saya pun sama, 1 lot RM50 ni. Ada insya-Allah untuk kegunaan pembangunan dan pendidikan anak-anak kita ni, insya-Allah. Dan kalau tak boleh nak berinfak pun, saya minta doa lah, dipermudahkan urusan surau kita ni, agar dapat memberi manfaat.
dan sebagai saham kita sama-sama berkumpul dalam syurga Allah Ta'ala di akhirat kelak. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami dalam keadaan baik pada pagi yang mulia ini, ya Allah, himpunkanlah kami dalam keadaan baik dalam syurga Allah, iaitu syurga Firdaus tanpa hisab di akhirat kelak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.